Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ishraq Husaini bin Mulyadi. Bersama dengan saya Profesor Madya Dr. Hendon binti Abdul Rahman Shah. Tajuk yang akan saya ulas pada hari ini ialah perbandingan pelaksanaan suluh dan mediasi di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Baiklah, kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua melalui kajian yang ditulis oleh Raihana Azhari dalam tajuk kajiannya berjudul Suluh dalam Perundangan Islam yang telah pun dibentangkan semasa kertas kerja seminar isu-isu mahkamah syariah. Suluh ialah suatu akad yang menamatkan pertikaian secara ramai antara dua pihak yang bersengketa di hadapan seorang pegawai suluh mengenai perkara yang dipertikaikan tanpa melalui proses perbicaraan di mahkamah. Dalam erti kata mudah, suluh ni adalah salah satu penyelesaian konflik, salah satu kaedah alternatif tanpa melibatkan proses perbicaraan di mahkamah antara pihak-pihak yang bertikai yang akan dikenalikan oleh seorang pengantara yang dikenali sebagai pegawai suluh. Manakala mediasi, kalau saya boleh kongsikan daripada nukilan Dr. Azidah Yaakob, dalam kajiannya yang berjudul Hak Penyertaan Kanak-kanak dalam Prosiding Suluh Mediasi di Mahkamah Syariah telah pun menjelaskan mediasi adalah satu proses penyelesaian konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang berselisih dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga yang neutral dikenali sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. Apa yang kita boleh rumuskan dan kita boleh fahami daripada kedua-dua terminologi antara suluh dan juga mediasi ialah kedua-duanya mempunyai satu objektif yang sama untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bertikai secara neutral, sukarela dan juga rahsia tanpa melalui proses perbicaraan di mahkamah. Cuma bezanya pengendali ataupun pengantara yang melibatkan majlis suluh dikenali sebagai pegawai suluh, manakala dalam proses mediasi dikenali sebagai mediator. Itu sahaja yang berbeza, terma sahaja yang berbeza, tetapi objektif dan matlamatnya adalah sama. Dalam tajuk ataupun kajian yang saya ingin kongsikan kepada anda semua ini, kita akan menganalisis bersama-sama perbandingan antara majlis suluh ataupun mediasi yang berlaku di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Baik, kita tengok terlebih dahulu di Malaysia. Di Malaysia, di manakah punca kuasa yang mengusulkan bahawa majlis suluh ini boleh berlaku? Seksyen 99 Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 telah pun memperuntukkan bahawa pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh pada mana-mana peringkat prosiding itu mengadakan suluh untuk menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah yang telah pun ditetapkan atau jika tiada kaedah sedemikian mengikut hukum syarak. Maknanya, Seksyen 99 ini menterjemah kepada kita, tak kisahlah ketika anda dalam proses perbicaraan, anda dalam mahkamah, tetapi tiba-tiba pihak-pihak berubah fikiran untuk selesaikan konflik mereka melalui majlis suluh, mahkamah boleh untuk membenarkan mereka ini mengadakan majlis suluh. Ataupun sebelum pihak-pihak masuk kepada proses perbicaraan, mahkamah juga boleh untuk menetapkan satu majlis suluh kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai. Tapi masih lagi terikat kepada kes-kes yang telah pun diperuntukkan yang mengikut kepada majlis suluh inilah. Jadi kalau kita tengok kepada jenis kes, perkara yang tertakluk di bawah arahan amalan nombor 1 2010 seperti hak sepercarian, nafkah anak, nafkah isteri, hadanah, mut'ah, mas kahwin, tunggakan nafkah dan lain-lain lagi. Dalam arahan amalan ini ada 18 jenis kes yang berkaitan dengan majlis suluh yang boleh dikendalikan oleh pegawai suluh dan pihak-pihak yang terlibat. Selain daripada 18 kes ini, tidak dibenarkan untuk mengadakan majlis suluh. Kalau kita tengok pula kepada proses pelaksanaan majlis suluh ni, pertama sekali akan dimulakan dengan permohonan oleh pihak-pihak. Kemudian, apabila pendaftar sudah pun mengenal pasti sama ada kes yang dipohon itu
boleh untuk diadakan majlis suluh, pendaftar akan meminta pihak-pihak untuk pergi kepada majlis suluh. Di majlis suluh pula akan bermula dengan kenyataan awal pegawai suluh, kemudian pembentangan pihak-pihak, kemudian perbincangan bersama. Kemudian kalaulah gagal juga untuk mencapai kesepakatan dalam proses perbincangan bersama ini, kita akan lakukan sesi caucus. Sesi caucus ini sesi berasingan. Maknanya dimulakan oleh mana-mana pihak yang secara sukarela, sama ada mungkin kita mulakan dengan pihak A terlebih dahulu, pihak B tunggu di luar, kemudian pihak B pula masuk dalam, pihak A tunggu di luar, ataupun sebaliknya lah. Kemudian selesai sesi caucus, kita akan lakukan perundingan bersama untuk mencapai titik persetujuan, kemudian penghakiman persetujuan kalaulah kita berjaya untuk mencapai kesepakatan. Andai kata majlis suluh ini gagal, barulah pergi kepada perbicaraan di mahkamah. Lazimnya pelaksanaan di Malaysia ini dikendalikan oleh pegawai suluh di unit suluh Jabatan Kehakiman di setiap negeri setelah pun mendapat kebenaran mahkamah ataupun hakimlah ataupun pendaftar yang dijalankan secara sulit antara pihak-pihak yang bertikai tanpa melibatkan pengaruh daripada pihak luar. Jadi, kalau kita boleh tengok, majlis suluh ini boleh tamat dalam kaedah-kaedah tata cara mal suluh Selangor 2001, um, dia tak nyatakan dengan jelas bagaimanakah penamatan majlis suluh ini boleh berlaku. Namun kalau kita lihat pula kepada negeri Terengganu, berdasarkan aturan 11, kaedah-kaedah tata cara mal suluh Terengganu 2014, suatu majlis suluh itu boleh ditamatkan apabila satu, pegawai suluh menarik diri daripada majlis suluh itu dengan keizinan ketua hakim. Kedua, mana-mana pihak tarik diri daripada majlis suluh. Ketiga, mana-mana pihak tidak hadir majlis suluh. Dan yang keempat, mana-mana pihak mati ataupun tidak berupaya untuk menghadiri majlis suluh tersebut. Maknanya secara keseluruhannya di Malaysia, kita menjalankan majlis suluh ini apabila terdapat permohonan daripada pihak-pihak dan pendaftar akan kenal pasti sama ada permohonan tersebut dalam lingkungan 18 jenis kes tersebut ataupun tidak, dan akan melalui proses-proses yang telah pun saya kongsikan kepada anda semua sebentar tadi. Baik, selesai untuk Malaysia. Kita lihat pula di Singapura. Apakah punca kuasanya? Seksyen 18A-2-B, kaedah-kaedah perkahwinan dan perceraian Islam Singapura menjelaskan bahawa arahan yang boleh diberikan oleh mahkamah di bawah perenggan 1, termasuk arahan bahawa semua atau mana-mana pihak dalam prosiding menghadiri sesi pengantaraan atau persidangan pra-perbicaraan yang berkaitan dengan sebarang perkara yang berbangkit dalam prosiding tersebut. Ini bermakna di Singapura telah pun menetapkan kalaulah ada pertikaian antara pihak-pihak, maksudnya mahkamah boleh mengarahkan pihak-pihak tersebut hadir dulu sesi pengantaraan sebelum masuk kepada sesi prosiding. Sama sahaja konsepnya dengan di Malaysia. Cuma jenis kes-kes yang akan dikendalikan di mediasi di Singapura ini pun, mediasi ini juga boleh berlaku dalam kes jenayah. Selain kes jenayah, maafkan saya, seperti kontrak dan juga harta intelek. Perlu diingatkan, di Singapura, terminologi yang digunakan bukanlah suluh, tetapi mediasi. Sebab itu pengenalan awal kepada pembentangan saya mulakan dengan definisi suluh dan juga mediasi sebab kita nak kenal pasti. Suluh adalah terminologi yang digunakan di Malaysia dan juga Brunei. Manakala Singapura menggunakan terminologi mediasi, tetapi objektif dan matlamatnya tetap sama. Jadi di Singapura, prosesnya akan bermula dengan pendaftaran lah, pendaftaran kes. Kemudian selepas sahaja mahkamah mendapati pendaftaran tersebut, mahkamah akan minta pihak-pihak hadir kaunseling wajib perkahwinan.
Kaunseling wajib perkahwinan ni akan dijalankan berasingan antara pihak-pihak. Mungkin hari ini kita panggil pihak A, esok lusa kita panggil pula pihak B. Andai kata masih lagi gagal untuk capai kesepakatan, maknanya akan pergi kepada proses yang kedua, iaitu proses proceeding perceraian di mahkamah. Maknanya pihak-pihak akan mula untuk hantar dokumentasi lah kepada Mahkamah Syariah berkaitan dengan permohonan kes tersebut. Kemudian mahkamah akan hantar pihak-pihak ke proses mediasi. Proses mediasinya sama juga seperti Malaysia, ada kenyataan awal, ada kenyataan pihak-pihak dan sebagainya sehingga akhir. Andai kata proses mediasi ini tetap gagal, kita akan pergi kepada persidangan pra-percubaan. Kenapa ada persidangan pra-percubaan ni? Sebab kita nak bagi last shot kepada pihak-pihak sama ada mereka nak teruskan juga ataupun tidak kepada sesi pendengaran di mahkamah. Sebab di sinilah pihak-pihak akan dapat gambaran asas tentang kerumitan perbicaraan di dalam mahkamah berbanding proses mediasi. Okey, pelaksanaannya. Lazimnya dikendalikan oleh pegawai mediator dengan kehadiran peguam dan selalunya diuruskan oleh mediation and court support dan setiap sesi mediasi dijalankan dalam tempoh 60 minit. Berbeza ataupun tidak dengan Malaysia, pastinya berbeza. Kita lihat pula di Brunei. Punca kuasanya ialah Seksyen 98 Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah 2005 Brunei Darussalam memperuntukkan mahkamah hendaklah menggalakkan pihak-pihak dalam mana-mana prosiding mengadakan suluh mengikut hukum syarak bagi menyelesaikan pertikaian mereka. Jenis kesnya sama juga seperti di Malaysia berkaitan dengan hak isu-isu kekeluargaan seperti harta pencarian, nafkah anak, nafkah isteri, hadanah dan lain-lain. Proses suluh di Brunei sama sahaja seperti di Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di bawah aturan 7 Acara Mal Mahkamah Syariah berkaitan dengan suluh 2013. Dan pelaksanaannya dikendalikan oleh pendaftar yang dilantik oleh ketua hakim yang dikenali sebagai pengerusi majlis suluh dengan kehadiran pihak-pihak yang bertikai. Maknanya dalam Brunei, pendaftar boleh jadi pegawai suluh yang dilantik oleh ketua hakim syar'i. Tetapi di Malaysia, kita ada satu unit suluh yang dikendalikan oleh pegawai suluh. Okey, main highlight dalam tajuk yang saya nak ulas ni adalah berkaitan dengan perbandingan. Perbandingan ni akan melibatkan kepada 5 intipati. 1 punca kuasa, 2 mahkamah yang berbidang kuasa, 3 jenis kes suluh atau mediasi, 4 prosesnya dan 5 pelaksanaannya. Pertama, punca kuasa. Di Malaysia, punca kuasanya ada beberapa lah. Antaranya enactment ataupun akta ataupun ordinan. Tata cara mal Mahkamah Syariah. Enactment ni negeri-negeri selain wilayah akta untuk wilayah ordinan Sabah Sarawak. Dan kita juga akan bergantung kepada arahan amalan sebab ada spesifikasi tindakan macam kod etika ataupun penamatan majlis suluh, kita jenis-jenis kes kita ikut kepada arahan amalan. Dan macam manakah pegawai suluh ni nak mengendalikan majlis suluh? Pastinya kita ada manual kerja suluh yang dirujuk oleh pegawai suluh dan pastinya juga pegawai suluh ini terikat kepada kod etika pegawai suluh yang membincangkan berkenaan dengan tanggungjawab am dan tanggungjawab khusus seorang pegawai suluh. Contohnya tak boleh terima hadiah daripada pihak-pihak, kena bersikap integriti, menjaga kerahsiaan, mestilah mengendalikan majlis tersebut yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar dan lain-lain lagi lah. Di Singapura pula, punca kuasanya ada 2, Administration of Muslim Law Act 1966, AMLA, ataupun Muslim Marriage and Divorce Rules, MMDR. Ketiga, Brunei, Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah Brunei 2005. Kalau saya boleh kongsikan kepada anda, semua punca kuasa ini berbeza-beza mengikut negara. Tetapi yang sama adalah peruntukan berkaitan dengan majlis suluh ataupun mediasi ni tetap objektifnya untuk menamatkan pertikaian antara pihak-pihak. Kedua, mahkamah yang berbidang kuasa. Di Malaysia, kita ada mahkamah syariah. Mahkamah syariah inilah yang akan selesaikan kes-kes tuntutan selepas
perceraian. Namun berbeza pula di Singapura. Singapura ni ada dua jenis mahkamah. Satu mahkamah syariah, satu mahkamah keluarga. Mahkamah syariah, dia akan selesaikan kes-kes tuntutan selepas perceraian dan kes perceraian pre-divorce lah. Maknanya, contoh dah cerai, ada kes-kes susulan seperti harana, apa lagi, nafkah anak. Kes-kes tersebut boleh dikendalikan majlis suluh di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Cuma apa beza pula dengan mahkamah keluarga? Selepas katakanlah majlis suluh ataupun mediasi tersebut dah capai keputusan, lazimnya akan berlaku ketidakpatuhan pihak-pihak untuk mematuhi persetujuan yang telah pun ditetapkan dalam majlis suluh. Macam mana nak menguatkuasakan pelaksanaan perintah ini? Pihak-pihak boleh pergi kepada mahkamah keluarga untuk melaksanakan penguatkuasaan perintah yang pernah dikeluarkan oleh mahkamah syariah sebelum ini, mendapatkan penguatkuasaan perintah tu daripada mahkamah keluarga. Sebenarnya konsepnya sama sahaja di Malaysia. Di Malaysia, kita ada bahagian sokongan keluarga, BSK, kalau yang diletakkan di Jabatan Kehakiman Syariah di setiap negeri lah. So BSK ni akan menguatkuasakan perintah yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah sebelum ni. Konsepnya sama sahaja. Cuma bezanya termalah. Kalau Singapura, kita ada Mahkamah Syariah, ada Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga ni yang menguatkuasakan perintah supaya untuk mengurangkan ketidakpatuhan pihak-pihak berkaitan dengan keputusan majlis suluh tersebut. Sama juga dengan mahkamah syariah pun, kita ada, tapi kita tak panggil lah mahkamah keluarga, kita panggil bahagian sokongan keluarga yang telah pun ditubuhkan untuk menguatkuasakan perintah ni lah, untuk mengurangkan kes-kes yang melibatkan ketidakpatuhan pihak-pihak. Kalau di Brunei, kita ada mahkamah syariah yang mengendalikan kes-kes tuntutan selepas perceraian sama seperti Malaysia. Okey, ketiga, jenis kes suluh ataupun mediasi. Macam biasa, Malaysia kita ada 18 jenis kes yang dibenarkan seperti hadana, jasa pencarian, mut'ah dan lain-lain lagi. Sama sahaja seperti di Brunei berkenaan dengan kes perceraian dan kes-kes susulannya lah. Cuma menariknya di Singapura, ada elemen tambahan. Betul, Singapura juga akan mengendalikan kes suluh ataupun mediasi melibatkan perceraian dan kes-kes susulan, tetapi lebih betul juga melibatkan kes seperti kontrak, harta intelek dan matrimonial lah, kes-kes kekeluargaan. Selain kes jenayah, boleh untuk diadakan majlis suluh dan juga mediasi. Kalau kes jenayah, tak boleh lah, kena masuk kepada perbicaraan di mahkamah. Keempat, proses suluh. Di Malaysia, bermula dengan daftar kes, kemudian pendaftar menilai sama ada kes tersebut sesuai ataupun tidak untuk diadakan majlis suluh berdasarkan 18 jenis kes tadi. Kemudian dia akan keluarkan notis suluh, kemudian pihak-pihak kena hadir, kemudian kalau capai kesepakatan barulah boleh buat keputusan. Kalau majlis suluh gagal, dipindahkan kes tersebut di mahkamah. Kalau di Singapura pula, mula dengan daftar kes, kemudian pergi ke sesi kaunseling yang dilakukan berasingan, kemudian kalau gagal juga proceeding ke mahkamah untuk daftar kes, penyediaan dokumentasi, kemudian sesi mediasi. Kalau mediasi gagal, Alhamdulillah kita berjaya capai kesepakatan. Kalau gagal juga, kita pergi kepada sesi pre-trial untuk pihak-pihak dapatkan gambaran asas berkenaan dengan kerencaman dalam perbicaraan berbanding dengan proses mediasi. Kalau pihak-pihak bersetuju, pergi kepada proses perbicaraan lah. Dan proses di Brunei sama sahaja lebih kurang di Malaysia. Daftar kes, mahkamah akan melantik pegawai suluh dalam kalangan pendaftar, penetapan tarikh, kehadiran pihak-pihak dan juga keputusan. Pelaksanaan suluh. Di Malaysia dilaksanakan di mahkamah syariah oleh pegawai suluh tanpa kehadiran peguam. Melainkan peguam tu boleh hadir dengan kebenaran pengerusi lah. Suka untuk saya merujuk kepada kaedah 5 Tata Cara Mal Suluh Selangor 2001 yang menyatakan suluh hendaklah dijalankan dalam satu majlis suluh yang dihadiri oleh pihak-pihak kepada kausa tindakan.
Tetapi dalam kurungan B juga menjelaskan, tiap-tiap pihak hendaklah hadir ke majlis suluh sendiri tanpa peguam syar'i atau mana-mana pihak lain kecuali dengan keizinan penerusi. Penerusi ni inilah pegawai suluh yang mengendalikan tersebut. Tetapi lazimnya dan kebiasaannya dalam kebanyakan hal, kita tak ambillah mana-mana peguam untuk untuk terlibat sama dalam majlis suluh ni. Sebab kita nak mengelakkan daripada pengaruh pihak luar. Okey, di Singapura dilaksanakan oleh pegawai mediator dengan kehadiran peguam pihak-pihak dan diuruskan oleh mediation and court support. Maksudnya di mediator ni, kalau pihak-pihak bersetuju untuk terlibat sama peguam dalam majlis mediasi, tidak menjadi masalah. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia, sekalipun pihak-pihak bersetuju, kena dapatkan kebenaran daripada pengerusi. Kalau pihak-pihak bersetuju, pengerusi tak bagi, tetap tak boleh masuk peguam tersebut. Di Brunei dilaksanakan di Mahkamah Syariah oleh pegawai suluh lah. Setakat ni belum ada lagi lah kebenaran daripada pengerusi untuk melibatkan peguam syar'i. Baik, kesimpulannya. Proses suluh dan mediasi di Malaysia, Brunei maupun Singapura, ia adalah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap prinsip syariah dalam menyelesaikan konflik melalui perdamaian dan rundingan. Kena diingatkan, suluh maupun mediasi, ia adalah salah satu kaedah alternatif untuk menyelesaikan pertikaian berbanding pihak-pihak pergi kepada pembicaraan dalam mahkamah. Sekaligus ini akan menjimatkan kos, menjimatkan masa, memudahkan pihak-pihak. Pihak-pihak sendiri boleh untuk membuat keputusan atas keinginan mereka secara sukarela tanpa mendapat paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa melibatkan pengaruh daripada pihak luar untuk mereka membuat keputusan, dan yang paling penting adalah dalam majlis suluh dan mediasi ni adalah sulit dan rahsia. Sebab itu kita tak pernah dengar lagi apa-apa berkaitan dengan majlis suluh ini di-expose kepada luar lah. Maknanya kalau kes mahkamah kita ada citation A melawan B. Tapi kalau majlis suluh kita tak pernah dengar lagi lah A melawan B, tak ada. Sebab apa? Sebab memang rahsia. Dan pelaksanaan proses suluh di Malaysia dan Brunei adalah sama sahaja konsepnya yang dilaksanakan mediasi di Singapura. Kedua-dua yang sama, adalah sedikit perbezaan sebab itu tajuk ini berkaitan dengan perbandingan melalui 5 sektor tadi tu. Tetapi matlamatnya dan objektifnya sama untuk menamatkan konflik antara pihak-pihak yang bertikai, satu secara rahsia, dua secara sukarela. Sebab apa sukarela? Pihak-pihak hadir secara sukarela. Kedua sukarela, pihak-pihak yang mengunjurkan cadangan penyelesaian kepada suatu konflik tersebut tanpa pengaruh daripada pihak luar maupun pengaruh daripada pihak pegawai suluh dan mediator tersebut. Kena diingatkan, pegawai suluh dan mediator sebagai pemudah cara sahaja kepada pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan kepada penyelesaian konflik mereka ini untuk menemukan penyelesaian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.